Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyid nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata al-Imam al-Alim al-Allamah al-Faqih Habib Abdullah bin Abdurrahman Bafadal al-Hadrami rahimahullah, katanya faslun wa wajibu ma syariba bi ghairi mu'natin al-ushru wa ma suqiya bi mu'natin kan nawadihi nisful ushri wa ma suqiya bihi ma sawa'an aw ashkala thalathatu arba'ihi wa illa fa bi qistihi wa la tajibu illa bi buduwi salahi fi thamari wa ishtidadil habbi fi zar'i wa yusannu kharsu thamar ala malikihi wa syaratul kharisi an yakuna dhakara muslima hurra adla arifah wa an yudammina al-malik al-wajibah fi dhimmatihi wa yaqbalu thumma yatasarrafu fi jami'i thamari. Kata al-faqih Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, faslun ay fi wajibi ma dhukira. Ini suatu fasal yakni pada menyatakan wajib, kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan. Faslun ay fi wajibi ma dzukira, fi wajibi ma dzukira. Ini satu fasal pada menyatakan kewajiban setelah cukup haul itu berapa banyak yang nak kena buat keluarnya. Bila cukup nisab, dia tak ada haul dalam bab masalah mayat zakat ni. Bila cukup nisab, berapa banyak kadar yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Ini fasal yang membincangkan tentang kadar wajib zakat lah. Kadar wajib zakat, banyak mana nak kena buat keluar. Baik, kita dah lepas ada perbincangan tentang nisabnya. Jangan lupa nisab zakat tanaman, sama ada buah-buahan ataupun biji-bijian, ialah 5 ausuk. Disebut 5 ausuk ataupun bahasa kita ni 5 guni, 5 kantong ataupun 5 guni. 5 ausuk bersamaan dengan 300 gantang. 5 ausuk bersamaan dengan 300 gantang, bersamaan dengan 1,200 cupak, bersamaan dengan 1,600 kati Baghdadi. Itu kadar asalnya. Kadar asalnya seperti mana yang disebutkan dalam hadis ialah 5 ausuk, bersamaan dengan 300 gantang. Dengan kiraan kita, dengan kiraan moden kita sekarang ni, dia lebih kurang 825 kilogram. 825 kilogram dengan kiraan moden sekarang ni. Maka untuk tanaman buah-buahan pun sama, iaitu kurma dan juga anggur, ataupun untuk biji-bijian perhumaan, padi, gandum, barley dan sebagainya juga sama, 5 ausuk. Melainkan sekiranya hasil tanaman tersebut dituai dan disimpan di dalam dia punya kulit, disimpan di dalam kulitnya, dipanggil apa nama, yaddakhiru ataupun yuddakharu fi qishrihi, dia panggil, disimpan di dalam kulitnya, seperti mana padi.
padi itu, timbangannya hasil kita tak timbang selepas daripada buang sekam dia, kita timbang bersama dengan sekam dia. Begitu juga satu jenis makanan yang namanya alas. Alas sejenis gandum lah, sejenis gandum yang jadi makanan ahli Yaman. Maka padi dan alas ni dia disimpan ataupun dikira, ditimbang, dihisap dengan kulitnya sekali, dengan sekam dia sekali. Maka kalau yang ditimbang dengan sekamnya sekali, perolehan itu dikira dengan sekamnya sekali, seperti mana padi pada belah kita ni, maka dia perlu mencapai 10 ausuk secara tahdidi, secara tepat. Kadar nisab dia ialah 10 ausuk. Melainkan kalau lepas ni mungkin kita proses hasil dapatan padi itu ditimbang dengan menggunakan hanya beras tanpa kulit dia, tanpa sekam dia, maka ketika tu kembali kepada 5 ausuk lah, 5 guni. Tapi setakat sampai kelar ni, timbangannya, hasil yang diperolehi itu dikira dengan sekam-sekamnya sekali. Maka kalau dikira dengan sekam-sekamnya sekali, maka perlu sekali ganda lah, 5 ausuk sekali ganda jadi 10 ausuk, iaitu 10 guni beras, 10 guni padi. Orang tua-tua tu dia kira 10 guni padi. 10 guni padi, satu daripada 10 itu wajib zakat. Tu yang kita nak bincang malam ni. Habis. Tu data yang kita kena ingat lah. Data yang kita kena ingat. Lebih kurang nisabnya ialah 825 kg. 825 kg. Beras. Kita bincang beras lah. Beras 825 kg beras. Kalau sekali dengan jerami dia, kalau sekali dengan sekam dia, iaitu ditimbang dalam keadaan dia padi, maka sekali ganda lah. 825 jadi 1650 kg. 1650 kg kalau timbang dengan padi. Ingat elok, perasan bagi jarak belok. Kalau beras saja yang ditimbang 825 kg. Kalau yang ditimbang itu, hasil yang ditimbang itu ialah padi yang ini berserta dengan kulit dia, maka sekali ganda. Jadi 825 kilo kali 2, total dia 1,650 kg. 1,650 kg. Itu. Bila sampai ke kadar nisab itu, kadar wajib zakat itu sampai, maka berapa zakat yang wajib dikeluarkan? Kita lebih fokus kepada padi lah sini pada belah kita. Kita tak fokus lah syair, gandum, barley, tak lah. Lebih lagi kurma dan tamar tu tak lah, kita tak fokus belah tu. Kita fokus belah padi kita ni. Qala rahimahullahu ta'ala, pada kadar wajib zakat itu, banyak mana yang nak kena keluarkan zakat itu, maka dia melihat kepada perbelanjaan yang telah kita keluarkan. Dia ada beberapa option, ada beberapa pilihan jawapan lah. Katanya rahimahullah, wa wajibu ma syariba bi ghairi mu'natin al-'ashru. Wa wajibu ma syariba bi ghairi mu'natin al-'ashru. Dan yang wajib, maksudnya kadar wajib zakat yang wajib lah. Zakat yang wajib, ma syariba bi ghairi mu'natin. Ma, tanaman, perkara yang maksudnya tanaman yang syariba saya makna minum. Sini maksudnya disiram lah, disiram ataupun dijerus airnya, sebab tanaman perlukan air. Tanaman yang disiram bi ghairi mu'natin, dengan ketiadaan belanja. Kita tak perlu keluar modal setiap kali kita nak jerus air. Kita tak perlu keluarkan modal setiap kali kita nak guna air untuk siram tanaman kita tu. Kita tak perlu keluarkan modal untuk kita masukkan air ke dalam petak sawah kita, ke dalam kita sini ni. Kalau yang tak perlukan modal, macam mana yang kita tak perlukan modal? Dia cuma bergantung sepenuhnya pada air hujan, contoh. Dia bergantung sepenuhnya pada air hujan, contohnya. Ataupun bergantung sepenuhnya kepada sistem perparitan. Ada saliran air, ada tali ayak lah. Kalau belah Kedah ni dia panggil tali ayak. Parit-parit kecil yang disalirkan daripada sungai masuk ke dalam petak-petak sawah.
Jadi tak perlukan kepada modal. Cuma mungkin kena modal sikit-sikit, sekali-sekala. Ataupun kena modal, mungkin sebahagian orang tu kena modal beli mesin, beli enjin, beli enjin. Ataupun mungkin kena modal untuk keluar belanja untuk korek parit contohnya, buat saliran contohnya. Maka kalau modal yang sekali lagu tu, dia bukan setiap kali kena jirih nak masukkan air ke dalam petak sawah kita, setiap kali tu nak kena keluar belanja, tak. Bukan lagu tu. Tak, sekali saja dia perlu keluarkan modal sekali, maka dia dikira sebagai bighairi mu'natin juga. Dia masuk dalam kategori tak perlukan belanja, sebab dia cuma kena keluarkan modal sekali saja untuk keluarkan modal tersebut. Sama ada dia cuma bergantung kepada sumber air hujan semata-mata, ataupun saliran air yang ada pada sekitarnya, ada tali air, ada sungai kecil, ada anak parit dan sebagainya, dia pakai yang tu. Maksudnya bukanlah setiap kali dia perlukan air untuk siram tanaman dia, macam kebun kurma dan sebagainya, setiap kali dia siram air tu dia kena bayar. Bukan lagu tu. Ini maksud bighairi mu'natin. Maka kalau yang macam ni punya tanaman, al-ushru, kewajipan zakat dia ialah 1/10. 1/10. Sebab tu orang tua-tua kita kira bendang dia tu, sebab dulu ni hanya mengharapkan yang air hujan saja, ataupun ada sistem peparitan yang telah disediakan ataupun yang telah dibuat dulu. Jadi dia kira setiap 10 guni beras, setiap 10 guni padi, maka kena keluar 1 guni zakat. 10 guni 1 guni zakat. Itu cara kiraan orang tua kita dulu. Setiap 10 guni zakat, 1 guni zakat. Dia ambil pada al-ushur ni lah, 1/10. 1/10. 1/10 ni maksudnya 10% lah. 10 daripada 100%. 10% daripada 100%. 1/10. Wa ma suqiya bi mu'natin. Dan tanaman, mau tu kena pada tanaman, dan tanaman suqiya bi mu'natin, yang disiram, yang dijirus, yang disiram bi mu'natin, dengan perbelanjaan. Kan nawadhihi, seperti mana nawadhih. Nawadhih ini ialah kalau dululah nawadhih ini ialah unta yang dijadikan, ataupun unta yang dijadikan tukang angkat air. Tak air atas unta tu, maka tarik unta tu lah untuk siram pokok. Kalau ada pokok kurma tu, ada contohnya ada 1000 pokok ataupun 3000 pokok, maka banyaklah unta yang diperlukan untuk angkut air tu. Takkan nak angkut air pakai timba. Dulu unta sini ialah unta yang sama ada disewa ataupun milik dia sendiri lah. Sama ada disewa ataupun milik dia sendiri. Tapi nawadah ni biasanya unta yang disewa lah. Dan sesuatu yang digunakan, yang setiap kali dia nak guna, dia kena keluar duit. Ni maksud mausuqiyya bi mu'natin. Setiap musim dia perlu keluarkan modal untuk disiram tanaman dia. Itu. Dulu dia nawadah. Kita lah ni tak yang baik mah. Kita lah ni kita tak pakai air daripada sumber telaga ke, daripada sumber sungai ke, kita tak ada kolam ke apa tak. Kita berjenis buka pakai meter. Tu pun dikira dengan masuqiyya bi mu'natin, sebab air itu kita kena bayar tiap-tiap bulan. Banyak mana kita guna, banyak tu kita kena bayar. Ni dikira masuqiyya bi mu'natin. Jadi kalau kebun tamar kita ataupun kebun anggur kita ataupun sawah bati kita ni, terpaksa kita ambil air yang kena bayar setiap kali guna, maka masuk dalam kategori yang kedua ni, iaitu masuqiyya bi mu'natin. Tanaman yang disiram dengan perbelanjaan, kena modal. Maka yang wajib zakatnya daripada 5 ausuk itu, daripada 300 gantang itu. Kalau padi kita ni daripada 600 gantang lah, kalau padi kita sekali dengan kulit tu, ialah nisful ushri. Setengah al-ushri, setengah daripada 1/10. Idafat nisfu pada ushri, idafat dengan makna min. Setengah daripada 1/10. Setengah daripada 1/10. Bahasa mudah kita 1/20. Nisful ushri sama dengan 1/20.
20% daripada 100% lah kalau kita ni. 5%. 5% daripada 100%. 5% daripada 100%. Gitu. Jadi kalau yang ditanam, kalau yang disiram, contohnya bendang kita ni tidak memerlukan perbelanjaan, air yang kita gunakan tak perlu dibayar, air sungai free, air apa nama, air tali air parit free, maka daripada 600 gantang itu, 600 gantang lah, pasal kita kira padi sekali dengan sekam dia, sekali dengan dia punya kulit dia, daripada 600 gantang tanpa perlu belanja untuk menyiram air dan untuk menyiram tanaman, daripada 600 gantang wajib wakolak 60 gantang. Wajib wakolak 60 gantang. Kalau dia dapat cukup-cukup 600 gantang. Kalau lebih, kira lebih lah. Kalau dia dapat sampai 1000 gantang, maksudnya 100 gantang lah kena pula zakatnya. Kalau dapat 1000 gantang, maka kena keluarkan zakat 1/10, iaitu 100 gantang. Kalaulah dia dapat 1000 gantang, tapi padi dia tu perlu disiram menggunakan belanja, air yang digunakan untuk masuk ke dalam petak sawah tu perlu dibayar, contohnya perlu dibayar dan sebagainya. Contoh, tak ada sumber air, melainkan ada kolam hak milik persendirian dan dia perlu bayar air dia tu, contoh dia perlu bayar air untuk ambil dan masukkan ke dalam petak sawah dia, contoh macam tu. Maka daripada 1000 gantang yang dia dapat, 1000 gantang yang dia dapat, maka dia wajib buat keluar 50 gantang, 1/20. 1/20 nisful usyur sama makna dengan 1/20. Setengah daripada 1/10, i.e. 1/20 lah. Makna dia 1/20 lah. Ni sabit dengan hadis Nabi lah. Yang ni sabit dengan hadis Nabi SAW. Nabi sebut, fi ma saqatis sama' wal uyun al-ushru wa fi ma suqiya bin nadhi nisful ushri. Nabi sebut tanaman yang ditanam, yang disiram oleh langit, hujan, ataupun al-uyun, mata air yang tak perlukan kepada belanja. Dalam kawasan itu memang ada mata air, memang ada telaga dan sebagainya, maka wajibnya al-ushru, 1/10. Wa fi ma suqiya bin nadhi, dan tanaman yang disiram dengan nadah. Nadah tu mufrad daripada nawadih tu lah. Menggunakan unta angkut air tu, kena bayar lah, kena belah unta tu. Kalau unta sendiri nak kena belah unta tu, nak kena beri dia makan makanan dan minuman dan sebagainya. Lepas tu nak kena gunakan dia untuk bekerja lagi. Kalau kena sewa unta tu dan sebagainya. Yang tu Nabi kata nisful ushri, 1/2 daripada 1/10, artinya 1/20, untuk memudahkan kiraan kita 1/20. Gitu. Jadi kalau orang tu, contoh kalau orang tu dia dapat padi dia, kadar nisabnya ialah, kalau padi kadar nisabnya ialah 1650 kilogram. 1 tan lebih lah. Kalau padi 1 tan lebih, 1 tan 1000 kilogram. Jadi 1650 kilogram baru wajib zakat dia. Contohnya dia dapat 2000 kilogram, 2 tan padi. Kalau dia dapat 2 tan padi, 1/10 daripada 2 tan padi, 2000 kilogram, ialah 200 kilogram. Ini wajib zakatnya. Daripada 2000 kilogram, dia wajib kena zakat 200 kilogram. Zakat padi dia. Kalau padi itu ditanam dan menggunakan air yang tidak perlukan perbelanjaan, 1/10. Kalau padi itu perlukan kepada perbelanjaan dalam menguruskan air tu, nak ayak kena banyak duit, nak ayak bagi masuk petak sawah kena banyak duit, maka dia kena nisful ushri, 1/20. 1/20 daripada 2000 kilogram ialah 100 kilogram. Wajib zakat 100 kilogram. Gitu. Hal ni setakat ni mudah lagi. Kemudian masuk lagi, kalau bercampur di antara yang tanpa belanja pun ada guna,
ada masa-masa yang perlukan air, yang perlukan belanja untuk air. Contohnya kena time padi, contohnya dalam tempoh 4 bulan, 3 bulan ataupun 4 bulan dah dapat hasil. Contoh 3 bulan ke 4 bulan dah dapat hasil. Maka contohnya sebahagian daripada 4 bulan itu, sebahagiannya menggunakan air hujan, tak perlukan belanja. Sebahagiannya menggunakan saliran air yang sedia ada, tak perlukan belanja apa. Cuma perlu buka petak sawah saja bagi air masuk. Kena pakai pam je lah, kena air masuk, tu tak dikira. Sebahagiannya lagi perlukan kepada belanja. Contohnya yang hujan tak ada, tali yang kering dan sebagainya, dia perlu membeli air. Dia perlu membeli air. Jaranglah kita ni belah padi ni jaranglah tu. Kalau belah tanaman kebun kurma dan sebagainya lebih mudah untuk kita gambarkanlah. Ada time tak perlu siram pokok pakai air hujan, ataupun ada time pakai air telaga yang ada di kebun dia tu. Ada kadang-kadang setengah-setengah masa hujan tak turun, air di dalam telaga dia pun kering, mata air dalam kebun dia pun kering, maka dia terpaksa guna air pipe untuk siram tanaman dia. Maka bercampur. Ada masa air tanaman itu disiram tanpa pembelanjaan, ada masa tanaman itu disiram dengan pembelanjaan. Maka bila bercampur lagu tu, tengoklah sama banyak ataupun ada 1/3 dengan belanja, 2/3 tanpa belanja, ataupun sebaliknya, ataupun kita tak tahu macam mana. Maka ada kemungkinan tu. Wa ma suqiya bihi masawa'an, dan tanaman yang disiram dengan keduanya itu bi ghairi mu'natin wa bi mu'natin lah. Tanaman yang disiram dengan kedua-dua cara. Satu, cara mendapatkan air tanpa sebarang belanja, tanpa sebarang modal. Yang keduanya ialah dengan cara mendapatkan air dengan belanja. Sawaan, sama banyak. Contoh kalau 4 bulan, 2 bulan kena siram pakai air yang kena bayar, 2 bulan lagi pakai air free, pakai air hujan dan air saliran air mata air ataupun air tali air. Tali air. Satu kemungkinan. Au ashkala, ataupun kesamaran. Ashkala ay iltabasat alaihi muddah. Ashkala makna ay iltabasat alaihi muddah. Ashkala dengan makna kesamaran ke atasnya tempoh. Dia tak ingat secara tepatnya, dia tak dapat pastikan secara tepat, dia tak rekod dan sebagainya, dia tak dapat pastikan secara tepat sama ada banyak ataupun dia lebih kurang. Tak ingat. Banyak guna air free ke, banyak kena guna air yang kena bayar, tak tahu. Iltabasat. Dia ashkalah, dia iskal. Dia ada kemuskilan kat situ sebab dia tak rekod dan sebagainya. Maka untuk dua masalah ni, sama ada dia sama banyak, memang dia rekod. Bila dikira balik hari dan sebagainya, hari ke berdasarkan bulan ke, sama banyak. 2 bulan ataupun 4 bulan guna air hujan, air sungai, 4 bulan lagi terpaksa guna air pipe contohnya. Air yang perlu kepada air yang perlu dibayar contohnya. 4 bulan sama banyak. Ataupun tak tahu yang mana lebih banyak, yang mana kurang. Pasal tak rekod lah. Maka dalam dua masalah ni, salasata arba'ihi, salasah 3, arba'ihi per 3 daripada 1/4 nya usyur. Arba'ihi dhamirhi kembali pada al-usyru. Salasatu arba'il usyur. Salasatu arba'il usyur. 3 daripada 1/4 daripada 1/10. Salasah 3 daripada arba' 1/4, 3 daripada 1/4. 3 daripada 1/4. 1/4 itu ambil daripada 1/10. 1/4 itu ambil daripada 1/10. 1/10 pecah 4. 1/10 pecah 4. Ambil 1/10 itu 10 bahagian. Setiap bahagian pecah 4.
kan? Bahagian pertama pecah 4, bahagian kedua pecah 4, bahagian ketiga pecah 4, 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 semua pecah 4. Satu bahagian daripada 1/10 tu, satu bahagian 1/10 tu pecah, dah pecah 4 dah tadi, ambil 3 tinggal 1, ambil 3 tinggal 1, tu dia panggil 3 daripada 1/4 dari 1/10. Mudah bahasanya 3/40. 3/40. Dia bangsa ni bangsa kena lukis ni Ustaz. Kan? Pertamanya al-ushru. Al-ushru. Al-ushru ialah 1/10. Al-ushru ialah 1/10. Yang keduanya dipanggil nisful ushur. Nisful ushur. Nisfu setengah, ushur 1/10 lah. Jadi setengah daripada 1/10. Setengah daripada 1/10. Setengah daripada 1/10. Kita kena contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setengah daripada 1/10. 1/10 ambil setengah. Ini kewajipan dia. Ini dipanggil nisful ushur. Setengah daripada 1/10. Untuk memudahkan kiraan kita, tapi tak tahu ya. Jadi setengah daripada 1/10 sama dengan 1/20. Nampak? Yang ketiga dipanggil salasah arba'il ushur. Salah satu arba'i. Salah satu arba'il ushur. Salasah 3, arba' 1/4, ushur 1/10. 3/4 3/4 lah salasah arba' daripada 4 bahagian. Betul ya? 1/4. 3/4, 3 daripada 4 bahagian. 4 bahagian ni ambil daripada 1/10. Tengok. Jadi 3/4 daripada 1/10. Sebutan dia lagu ni 3/4 daripada 1/10. Salah satu arba'in ushur. 3/4 daripada 1/10. Untuk memudahkan kita punya kefahaman, 10 ni beda 4. 1/10 padam saat ni. Okey, 1/10 ni 1/10 ni asal ushur 1/10. Satu bahagian daripada 10 ni beda 4. Beda 4. Ni dipanggil 1/4 daripada 1/10. Kalau satu ni 1/4 daripada 1/10, 10 bahagian. Satu bahagian tu kita beda 4 pula. Kita bahagi 4 pula satu bahagian ni. Yang wajib zakatnya, kadar yang wajib zakat ialah 3/4 daripada 1/10. Ni ya. 3/4 daripada 1/10. Dengan bahasa yang lebih mudah, kita
kita pecahkan 10 ni kepada 4 bahagian. Jadi 3/40. Nampak? 3/40. Jadi kalau nak macam mana kalau kita tahu salah satu min arba'in usyur dia. Iyalah, itu fa'al dengan mana min? Itu. Salasah minal arba' minal usyur. Min dia ada kat selasa. Nah, ni mudaf. Ni mudafun ilaih. Huwa mudaf. Mudaf bagi usyur. Dia mudaf ilaih bagi salasah. Dia mudaf bagi al-usyru. Maka kat sini ni, i'rab dia mudaf, mudafun ilaih, salasah mudaf, arba' mudafun ilaih, wa huwa mudaf. Ni mudaf ilaih. Jadi ni mudaf, ni mudaf ilaih, ni mudaf ilaih bagi salasah dan dia mudaf bagi al-usyru. Salasah min arba' min al-usyur. 1/3/4 daripada 1/10 bersamaan 3/40. 3/40. Jadi kalau padi orang tu, contohnya padi orang tu dapat 2 tan, 2000 kilo, 2000 kilogram, lebih pada kadar wujud zakat dia lah. Sebab padi, kadar wujud zakat nisabnya ialah nisab padi 10 ausuk bersamaan dengan 1650 kg. Sebab 10 ausuk, sebab dia dikira dengan padi, dikira kali dengan dia punya kulit, dia punya sekam dia. Musim tu orang tu buat, pemilik padi tu buat, dia dapat 2000 kg, 2 tan padi. Dia dapat 2000 kg. Maka 1/10 daripada 2000 kg, 1/10 daripada 2000 kg, dia wajib keluar 200 kg sebagai zakat. 200 kg sebagai zakat. Kalau dia wajib keluar nisful usyur, tanaman dia memang air itu terpaksa dibiayai, perlu keluarkan belanja dan biaya, maka 1/20. 1/20 sama dengan 100 kg. 100 kg. 120 daripada 20 kilo. Jadi 100 kg. Kalau sama banyak yang ditimbang, yang disiram menggunakan air free pun 3 bulan contohnya, yang disiram menggunakan air yang perlu bayar pun 3 bulan, sama banyak. Ataupun tak tahu yang mana lebih yang mana kurang. Kalau dia tahu yang mana lebih yang mana kurang, lagi masalah kita yang ketiga lah. Dia sama ada dia sama banyak ataupun ashkal alaih, dia iskal, tak tahu yang mana banyak yang mana kurang tu sama banyak ke tak, sebab tak rekod. Maka dia kena keluar 3/40. 3/40 daripada 2000 kg sama dengan 3/40 daripada 2000 kg. Tak payah kotak. Ni macam ni. Ni cara lama. Ni 40 kan? 40 petak. Setiap petak mewakili berapa? Kalau satu petak 1/10 ni, setiap garisan lurus ni mewakili 200. Kan? Maka bila kita bedak 4, 200, setiap petak ni mewakili 50 kilo. Setiap petak ni. Setiap petak dulu. Jadi yang wajib aku nak 3 petak. Berapa? 150. 150 kilogram. Daripada 2000 kilogram padi yang dia dapat.
Ini kalau tak pasti tak? Kalau sama banyak Banyak. ataupun tak pasti. Dua tu. Dua tu. Dia disebut apa? Sawaan atau ashkalah. Sama banyak ataupun tak pasti. Tu jawab dia tu. Wa ma suqiya bihi masawaan aw ashkala thalathata arba'ihi. Thalathata arba'il ushur. Thalathata arba'il ushur. Masuk balakat ni matematik kena ni sikit lah, kena main sikit lah. Tak masuk bab peraik lagi. Tak ada lah, kita tak ada peraik. Lega api. Tidak lambat lah. Malam ni yang main tengok lah. Ya. Senang view lah. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan jika tidak, jika tak sama, wa illa, dan jika tidak, ay wa illam saqa yasqi, suqiya yusqa, wa illam yusqa bihi masawaan, jika tidak disiram dengan bersamaan, dan jika tidak iskal ke atas dirinya, tidak ada kesamaran ataupun tidak ada keraguan terhadap jumlah hari ataupun bulan yang disiram menggunakan air hujan, air free, ataupun air yang kena bayar. Itu makna wa illa, dan jika tidak. Maksudnya dia tahu secara tepat tempoh tanaman, contohnya padi, tempoh tanaman 4 bulan, contoh padi 3 bulan je. Padi ni 1 hari je padi. Terletaklah 4 bulan bagi mudah. Dia tahu dengan tepat 3 bulan diguna air free, sebulan saja dia kena bayar. Contohnya, dia tahu dengan tepat 3 bulan diguna air free, diguna air mata, diguna air daripada sungai, diguna air daripada hujan dan sebagainya. Sebulan saja yang dia kena guna air yang dia perlu bayar. Itu dia tahu dengan tepat banyak mana tu. Maka kalau lagu tu fa biqistihi, maka dengan agihannya, kena agih lah. Yang 3 bulan, ni untuk padi susah sikit, tapi tak apa, kita buat lah. 3 bulan, maksudnya 3 bulan dengan 1 bulan, 3 bulan dengan 1 bulan. Jadi 1/4 daripada tempoh tu dia gunakan sesuatu, dia gunakan belanja. Yang 3/4 lagi dia tak perlukan kepada belanja untuk siram air. Maka hasil dia akan dibahagi kepada 4 bahagian. Mula-mula sekali, hasil yang dia dapat, contohnya 2000 kg tu dia dapat, bagi 4 dulu. Kemudian 3/4 daripada 4 bahagian tu, iaitu 1500 kg tu, dikeluarkan dia punya zakat dia sebanyak usyur 1/10. Yang lagi 500 kg itu dikeluarkan nisful usyur. Tak nampak lah. Gini, kita katakan padi ni tak sampai 4 bulan. Padi ni 100 hari je. Padi ni 100 hari saja. Ambil 100 hari. Untuk tanam padi 100 hari. Jauh. 100 hari. Jauh mana? Padi 100 hari. Untuk tanam padi 100 hari. Dia tahu dengan tepat, contohnya daripada 100 hari ni, contohnya 75 hari, contoh, nak bagi mudah ni, nak bagi mudah, 75 hari bighairi mu'natin, 75 hari bighairi mu'natin, dia bergantung kepada air free. Dia bergantung kepada air free 75 hari. Baki lagi 25 hari
bimu'natin, dia terpaksa bayar untuk air yang dia nak tu. Air yang dia nak gunakan untuk masukkan ke dalam petak sawah tu. Jadi ni dia tahu. Maka bila dia tahu macam ni, maka hasil dapatan daripada 200,000 kilogram dia ni, 2 tan yang dia dapat pada musim tu, maka perlu diqis, perlu diagihkan sama banyak. Perlu diagihkan dan perlu dibahagikan sama banyak. Kalau macam ni, nisbah dia antara 75 dengan 25 dalam 100 hari. Nisbah dia 75 maksudnya 3/4. 25 maksudnya 1/4 daripada 100 hari. 3/4 75 sama dengan 3/4. Sebab 25 25 25 25 100. 25 25 25 jadi 75. 3/4. Dan 25 hari yang digunakan, dia perlu keluarkan duit untuk belanja dia tu, dikira 1/4 daripada 100 hari. Maka hasil yang dia dapat akan dikeluarkan zakat tu berdasarkan kepada pecahan ni. 3/4 ni kiraan dia ialah usyur 1/10. Sebab tanpa munah. 1/4 lagi ni 10 usyur. Satu per 20 usyur 1/10. Jadi dia dapat hasil dia 2,000 kilogram. Dia dapat hasil dia 2,000 kilogram. 2,000 kilogram ni beda 4 lah. Beda 4. 2,000 kilogram beda 4. Bila beda 4, 3/4 daripada 2,000 kilogram dia wajib keluar 1/10. Kan? 3/4 daripada 2,000 kilogram ini wajib 1/10. 3/4 sama dengan 1,500 kilo. 100 kilo. Dia wajib keluar 1/10. Jadi 1,150 kilogram. 50 kilogram. Nampak tak nampak? Tukar tak nampak tak? Tak nampak apa? Yang tu nampak, tukar tak nampak. Ni. Ni. Itu nampak. 3/4 daripada 2,000 kilogram, 1,500 kilogram. 5 Ya. Kilogram. 150 kan? 1/10 daripada 1,500. Itu nampak tu. Usyur. Untuk 1,500 kilogram ni dia kena ulang usyur. Jadi usyur dia 1/10 dia sama dengan 150 kilogram. Untuk 1/4 ni yang dia terpaksa keluarkan belanja untuk siram tanaman dia, dia kena bayar ni 10 usyur 1/20. Jadi 1/4 daripada 2,000 kilogram 500 kilogram. 500 kilogram. Ni 10 usyur. Setengah daripada 1/10 ataupun kita sebut 1/20. Kalau 1/10 daripada 500 berapa? 50. 50 bagi 2 45 kan? 50 bagi 2 25 25 kilogram. Kena betul nampak lagi kan? Tak, ni nak bagi mudah lah, kita boleh pakai kalkulator. Kalau kita nak dapatkan berapa 1/20 daripada 5,500 ni, mudah je. Kita dapatkan dulu 1/10 dulu, itu yang paling mudah. Jadi 1/10 daripada 500 kg 50 kg. Tu baru 1/10. Oh, nak kita nampak 1/20. Bukan banyak-banyak pun. Kemudian daripada 50 kg ni 1/10 daripada 500. Kita nak 1/20 daripada 500, bagi 2. Dapat 25 kg. Jadi total daripada 2,000 kg yang dia dapat,
dengan kadar 3/4 daripada belanja, daripada air yang dia gunakan, free, 1/4 daripada air yang dia gunakan kena bayar. Jadi total dia, zakat yang dia kena bayar 175 kilogram. Okey, okey. Ada berapa penting je kan? Kami kira dulu mana ada berhenti. Kami mengaji dulu kira lautak ya. Tok guru cerita kita kena bayar nyari ya. Lepas habis tu kena nama dia kau yang nak. Yang Ustaz kira yang lautak tu. Kita tulis sendiri ya. Kita kena ada kertas apa semua ni. Tulis sendiri. Tak ada lah kira dalam kepala tu dah lah. Tapi tok guru sama ada dia ada kertas ke tak ada kertas ke. Dia kira orang yang cakap matematik ni dalam kepala ya. Dia tak ada ni kita yang nak kena fikir, nak kena ingat tok guru cakap lagi, lepas tu nak kena fikir tulis kan. Yang ni berapa? Tapi kena cakap pun pecahan lah. Pecahan kena cakap. Pecahan ni training yang paling cepat dengan Faid lah. Training yang paling cepat nak dapatkan pecahan dengan Faid lah. Faid tu susah lah. Tapi kalau kita dapat macam mana pecahan dalam Faid itu berfungsi, ini mudah. Sebab ni basic. Ini simple. Faid itu nak kena kira 1/6 daripada 12, 1/8 daripada 12, 1/3 daripada 12. Mana nak dapat 1/8 daripada 12, mana dapat? Dia kena besarkan lagi. Ni kalau boleh Faid, basic Faid, yang ni mudah, pecahan mudah. Betul-betul kena cakap lah, betul-betul kena ada basic untuk kiraan-kiraan ni. Orang yang buat bendang dia kena kira ni ya. Sebab tu orang tua-tua dulu dia kira mudah je, 10 guni 1 guni. 10 guni 1 guni. Senang. Kalau lah ada sebahagian daripada 1 guni tu tak wajib zakat sekalipun. Contohnya mungkin ada hari-hari, ada masa-masa yang dia kena bayar duit. Jadi sepatutnya dia kena 1/20 ya ada. Dia kira 1/10 guni. 1 guni. Dia kira usyur belakang. Itu cara orang tua kita nak pastikan confirm hak dia bayar tu lebih daripada yang wajib. Oh, tu ikhtiar dah. Itu cara dia lah, cara mudah. Cara mudah. Dia dapat berapa banyak sekalipun, dia ambil 1/10 daripada dia. Dia dapat 3,000 gantang, 3,000 kilo, contohnya 3 tan, dia pula 300 kilo. Walaupun ada sebahagiannya, mungkin ada sebahagian daripada 300 kilo tu tak wajib zakat, mungkin. Sebab mungkin ada belanja yang dikena keluarkan untuk dapatkan air, contoh, mungkin. Tak, dia kira usyur lah. Ambil yang paling tinggi. Ambil yang paling wajib. Yang paling tinggi. Keluarkan yang paling banyak. Lepas tu dia kira yang jatuh kot jalan lagi, yang mana yang apa, tak dan naik dalam mesin padi, jatuh keluar. Kalau dulu ni dia tak pakai mesin padi, dia angkat memukir. Istilah kita belah-belah kita ni memukir lah. Dia ada tong tu, pukul dalam tu lah. Himpun padi seketui tu pukul bagi luruh padi dalam tu. Mungkin dalam perjalanan nak pergi ke tempat pukul tu mungkin dah luruh pokok ni. Kira 300 kilo. Dia kira usyur. Dan lebih. Lalunya akan dia ambil lebih lah. Ihtiyat. Habis. Tu kiraan dia. Mudah je. Kita fokus pada padi lah. Sebab kita tak ada lah tanaman anggur, tanaman kurma, buat buat tamar, buat kismis apa tak ada lah belah kita ni. Gandum pun kita tak buat ni. Jadi kita kira padi lah. Jadi kalau buah tu, kira Sama. Contoh lah maksudnya. Kita fokus pada padi sebab sebelah kita ni padi lah. Tapi kiraan untuk anggur ke, untuk kurma ke, untuk gandum ke macam ni sama. Kalau tak perlukan belanja untuk keluarkan air, usyur. Cumanya kadar nisab tu lah. Kadar nisab tu macam yang sebut tadi ni, kita ulang balik daripada yang kelas yang lepas tu. Padi sebab dia disimpan ataupun sekarang ni dia tak simpan dengan sekam lah. Cumanya waktu ditimbang hasil tu dia masih ditimbang dengan sekam dia, masih ditimbang dengan kulit dia. Jadi tak boleh kira 5 ausuk, kena kira 10 ausuk. Ni kena kira 10 ausuk. 10 ausuk sama dengan 600 gantang.
10 ausuk sama dengan 600 gantang. Dengan kiraan kilogram, 6 ausuk bersamaan dengan 6 ausuk bersamaan dengan 1650 kilogram padi. Kalau beras, kembali pada kiraan asal 5 ausuk, iaitu 825 kilogram takriban, lebih kurang. Kalau kira beras 825 kilogram takriban, lebih kurang. Tapi kalau kira padi, yang ni berserta dengan dia punya kulit dia, kena sekali ganda 10 ausuk bersamaan dengan 1650 kilogram. 1650 kilogram. Oh, kalau kira buah anggur kata gandum ke beza tahun nisab ni. Nisab dia 5 ausuk lah. Jadi 5 ausuk tak sampai 1000 kilogram lah. Tak sampai 1 tan lah. 825 kilo lebih kurang. Sebab tak kena sekan je padi. Ya, wajib dibersihkan untuk kira. Wajib dibersihkan untuk kira. Wajib dibersihkan tangkai dia, wajib dibersihkan dia punya daun dia dan sebagainya. Gandum pun tak semua disimpan dengan jerami dia tu, tak semua disimpan dengan sekam tu. Macam syair apa semua tu dia tak simpan dengan sekam dia buang. Jadi dia perkira 5 ausuk lah. Yang disimpan dalam sekam ni 2 jenis aja, padi dengan sejenis gandum yang nama dia alas. Yang mana? Ya, yang mana? 2 ni saja yang disimpan di dalam kulit dia untuk tahan lama. Jadi kita padi lah, maka kita kira 10 ausuk. Jadi 10 ausuk wajib berkolak usyur 1/10. Orang tua kita punya kiraan mudah, petua mudah, 10 guni zakat 1 guni. 10 guni dah 10 ausuk, 10 guni, maka zakat 1 guni, usyur 1/10. Itu bahasa mudah dia. Kalau dapat 20 guni, 2 guni. Kalau dapat 30 guni, 3 guni. Itu orang tua kita punya cara kira mudah. Orang tua kita pun ngaji kan, tak ngaji. Dia ngaji. Dia tahu kiraan tu macam mana. Dia tahu banyak mana zakat yang kena bayar dan sebagainya. Kadang-kadang tak sampai nisab keluar zakat pun keluar. Kadang-kadang tak sampai pun nisab keluar zakat keluar. Dapat banyak mana 1/10 dia akan bagi. Sebahagian 4 lah, setengah-setengah orang, setengah-setengah tuan padi tu. Jadi sedekah sunat bagi dia lah. Dia sedekah sunat bagi dia. Habis. Kemudian nak masuk bila yang wajib zakat. Wala tajibu illa bi buduwi salahi fi thamari wa ishtidadil habbi fi zar'i. Dan tak wajib ia zakat ni. Tak wajib ia zakat ni illa bi buduwi salah, melainkan dengan nyata masak. Dengan nyata masak fi thamari, pada buah-buahan, pada tamar dan juga pada anggur dan juga pada anggur dan juga pada kurma. Fi thamar, pada anggur dan pada kurma. Nyata masak pada buah-buahan ni ialah dengan berwarna lah. Dia dah ada warna masak. Dia dah ada warna masak. Tu kalau yang jenis buah-buahan yang masak lah. Kalau yang berubah warna dengan sebab masak. Ataupun kalau yang jenis warna dia sama aja, daripada masak ke sampai tak masak, daripada tak masak sampai ke masak warna aja, maka dikira dengan tanda-tanda dia dah tua. Tanda-tanda dia dah tua. Dia tua nak masak lah. Ni belah tamar lah. Ni apa nama, kita tak menjadi satu kepentingan bagi kita lah, sebab kita mana tanam kurma, mana tanam anggur. Tapi kewajipan dia bila warna dah berubah. Kalau yang jenis berubah warna, dia dah ada warna nak masak lah. Contohnya daripada hijau putih tu, sebelum nak jadi ke hitam, sebelum nak jadi ke merah tu, dia dah warna kekuningan. Dia nak ke merah lah, kuning nak kena merah. Tu dipanggil bibudu salah, dengan nyata masak. Itu kalau yang berubah warna. Kalau yang tidak berubah warna, maka dengan nyatanya dipanggil mabadi'un nudhi, tanda-tanda masak, tanda-tanda tua buah tu. Contohnya bila pegang dah keras, ataupun kalau bila pegang tu dia dah mula lembut sikit, dah boleh picit dah. Waktu muda, waktu putih picit tak idea apa. Tapi bila tua dah nak masak ni, dia picit dah mula lembut. Itu tanda-tanda dia. Bagi yang tidak berubah warna.
Ni untuk tamar, ni untuk samar, untuk buah-buahan. Untuk biji-bijian macam padi kita ni, washtidadil habbi fi zar'i, dan dengan kerah biji. Ishtidadil habbi, dan dengan kerah biji. Orang tu kita panggil masuk isi. Istilah belah kita ni, orang tu kita panggil masuk isi. Padi tu dah masuk isi. Kerah biji. Dia bukan lagi kosong. Dalam sekam tu, dalam kulit tu dia bukan lagi kosong, dia dah masuk biji, dia dah masuk isi. Ishtidadil habbi, masuk isi. Fi zar'i, pada tanaman, pada perhumaan. Contoh macam padi kita ni lah. Semua ke ada, walaupun pada sebahagian lah. Sebahagiannya dah mula masuk isi. Maka pada ketika tu dah mula dah kewajipan. Itu. Tu waktu wajib mula. Tu waktu mula wajib. Dia ada satu lagi dipanggil waktu al-ikhraj. Waktu al-ikhraj. Waktu wajib keluarkan zakat. Yang tadi ni waktu wajib, waktu kewajipan itu lekat pada diri dia. Lekat kewajipan tu pada diri dia, dia wajib nak zakat bila mana kalau padi tu dah masuk isi. Bahasa kita panggil masuk isi, dia dah mula kerah. Kalau buah-buahan ni dengan berubah warna lah, pada yang berubah warna. Kemudian dia ada satu lagi tempoh ataupun dia panggil masa wajib aku nak zakat. Waktu wajib nak zakat tu asalnya ialah pada dipanggil waqtul hasad, waktu dituai. Waktu dituai kalau belah musim padi kita ni, waktu orang ambil padi daripada petak bendang lah. Selesai daripada mesin padi, ambil padi kita daripada petak bendang, buh dalam lori, itulah waktu wajib nak zakat. Waktu ketam, waktu tuai, waktu ketam padi. Bahasa kita orang panggil waktu ketam padi. Tu waktu wajib nak zakat. Kalau buah tamar ataupun buah anggur, waktu petik buah tak panggil ketam, petik. Waktu petik buah, petik dengan keseluruhannya, waktu tu wajib keluarkan zakat. Yang tadi waktu mula wajib, kewajipan tu lekat kat kita sebelum daripada masuk isi pun tak lekat kewajipan tu. Bila dah masuk isi baru lekat kewajipan. Yang tu dia panggil waktu in'iqadil wujud. Dalam istilah waktu in'iqadil wujud, waktu hasil ataupun berlaku kewajipan tu. Bila masa start wajib wajib zakat ni, waktu masuk isi pada padi. Waktu bila wajib keluarkan zakat, waktu ikhraj, waktu ketam padi, waktu kita tuai padi. Kalau buah-buahan, waktu kita petik buah, waktu kita petik kurma tu, waktu kita petik anggur tu. Kemudian lajak lagi lah dia punya ni dia. Kalaulah lepas daripada kita tuai tu, lepas pada kita ketam tu, berlaku proses asingkan biji-bijian daripada kulit dia, maka selepas dia proses tu lah, selepas dia proses tu, contohnya barley, orang buat tepung barley tu, makanan ruji lah, macam tepung gandum pun sama lah, wheat tu, tepung gandum tu pun sama juga. Dia akan berlaku proses kita buang kulit dia daripada ni, macam kita buang beras daripada sekam dia tu. Kalau benda tu lepas dia proses tu, lepas dia proses tu baru wajib nak zakat. Macam kita padi tak, kita padi orang tak proses buang sekam daripada beras tu. Maka waktu tu kalau yang jenis lagu tu macam padi kita ni dah, lepas pada ketam tu, lepas daripada tuai padi tu, lepas pada mengerat padi tu, bahasa kita, lepas pada mengerat padi tu wajib zakat. Kalau buah kurma itu dikeringkan untuk jadi tamar, maka lepas daripada dikeringkan. Kalau buah kurma tu tidak dikeringkan untuk jadi untuk jadi tamar, maka lepas daripada petik dia. Sama juga dengan anggur. Kalau buah anggur tu dikeringkan untuk jadi kismis, maka lepas dia jadi kismis baru wajib zakat, baru wajib timbang, baru wajib kira. Kalau tidak dijadikan sebagai kismis, memang dijual sebagai kurma, sebagai anggur, maka lepas ada petik ketika dia segar, ketika dia sedar.
ketika dia segar. Habis. Kemudian ada masalah dipanggil masalah al-khars. Masalah al-kharsu. Apa dia masalah al-kharsu? Masalah al-kharsu ialah mempercepatkan masa keluar zakat tu. Mempercepatkan masa keluar zakat. Kita keluarkan zakat sebelum daripada kita kerat padi. Kita keluarkan zakat sebelum daripada kita petik buah. Kita keluarkan zakat sebelum daripada kita keringkan buah. Kita keluar zakat sebelum daripada proses pembersihan bijian daripada kulit dia. Kita keluarkan zakat sebelum tu. Nak keluar apa dengan keluar dengan benda lain lah. Keluar bukan dengan yang kita yang baru nak ambil tu. Kadang-kadang tak ambil lagi. Tapi kita keluarkan awal. Makanya ni hukum dia sunat. Dia panggil masalatul kharsi. Masalatul kharsi. Wa yusannu kharsu thamar. Wa yusannu kharsu thamar. Dan disunatkan kharsu thamar. Mentaksir ataupun menganggarkan samar, buah-buahan. Ini untuk buah saja. Untuk tanaman perhumaan tak. Untuk tanaman perhumaan tak. Kita taksir ataupun kita kira, kita anggarkan berapa agak-agak kita dapat. Dia ada tukang taksir dia ada juru taksir. Dia mecek tengok. Setiap pokok ada banyak mana pokok ni, dia kira lah, okey, pokok ni anggaran dia. Contoh macam bila kurma tu dah dikeringkan, dia disimpan sebagai tamar, sebagai kurma kering. Yang duduk atas pokok tu kurma basah, rutab. Jadi lepas daripada rutab, daripada kurma basah nak jadi kurma kering, dia akan berlaku pengurangan timbangan. Ni hak basah. Jadi yang kering lebih ringan daripada yang basah lah. Anggur dengan kismis, tentulah anggur lebih berat, kismis lebih ringan sebab dah kecut. Maka dia akan ukur perbezaan tu lah. Dia akan tengok ladang anggur ni banyak pokok ada banyak mana, setiap pokok ada banyak mana anggaran daripada pokok ni ada agak-agak ada 300 kilo, pokok ni ada 250 kilo, pokok ni kira lah setiap pokok tu. Tak ambil ni duduk pokok ni. Kemudian daripada total semua, contohnya dapat total semua ada 5,000 kilogram tamar, rutab, kurma basah ataupun anggur segar. Kemudian daripada 5,000 kilogram tu, kalau dikeringkan tinggal berapa kilo? Ini dipanggil khars, anggaran. Anggur 5,000 anggur, 5,000 kilo anggur, 5 tan anggur, kalau dikeringkan mungkin tak tahulah, mungkin tinggal 3,000 kilo saja. Mungkin tinggal 3,000 kilo saja. Mungkin selepas dianggarkan. Kalau kering, kena ada pengalaman lah abad ni. Kena ada pengalaman. Maka bila dikeringkan, anggur yang 5,000 kilo tu, 5 tan tu, hanya tinggal 3 tan saja kismis. Tinggal 3 tan saja kismis. Maka 3 tan kismis, kalaulah proses siraman tu berlaku tanpa perlu modal macam tadi, masuqiyah bi ghairi mu'natin tu, maka 3 tan kismis, 3,000 kilo, zakat yang wajib ialah 300 kilo kismis. Zakat yang wajib 300 kilo kismis. Ni anggaran. Ni panggil khars, anggaran. Benda tak ambil lagi. Sunat. Wa yusannul kharsu as-samar ala malikihi, dan disunatkan mentaksirkan. Taksirlah kita sebut taksir ataupun anggar. Mentaksir ataupun menganggarkan buah-buahan ala malikihi, di atas tuannya, tuan buah tu. Maliki samar. Kharsu, ta'arif kharsu ialah taqdirus samar ratban thumma jaffan. Tu makna al-kharsu. Al-kharsu wa huwa taqdirus samari ratban thumma jaffan, iaitu menganggarkan buah tadi semasa segar, semasa basah, thumma jaffan, kemudian semasa kering. Sunat dianggarkan. Sunat ni bagi pemilik tanaman yang musir, pemilik tanaman yang ada kemampuan belanja. Dia memang ada kemampuan untuk keluarkan zakat awal sebelum dia kutip buah dia. Dia ada kemampuan awal untuk kutip, untuk keluarkan belanja. Maksudnya dia dah ada stok lah. Dia ada stok ataupun dia ada duit. Asalnya dalam mazhab kita kena ulang kismis ya.
kena pula kismis. Mungkin dia ada kismis stok dia daripada musim yang lepas, yang masih lagi ada dia, dan dia mampu keluarkan tanpa menjejaskan dia punya kehidupan dia. Ataupun dia ada duit lah, kalau nak ganti dengan duit, dia ada duit untuk dia keluarkan belanja tu. Maka sunat untuk pemilik tanaman yang musir, yang punyai kemampuan untuk keluarkan zakat awal, sebelum daripada buah dia tu dipetik, dikeringkan, dia keluar zakat siap berdasarkan kepada khars tadi, berdasarkan kepada anggaran tadi. Hikmah dia ialah untuk mempercepatkan zakat itu sampai kepada mustahiqin. Zakat tersebut sampai kepada orang yang layak. Sebab nak tunggu daripada petik untuk dikeringkan pula mungkin masa 2 bulan. Daripada petik buah tu, buah rutab tu, ataupun buah inab tu, buah anggur tu, cara nak jadi kering, jadi kismis tu mungkin 2 bulan. Jadi sunat diawalkan keluar zakat tu dengan yang lain dulu kalau ada, bagi orang yang mampu, bagi malik yang musir. Kalau malik tu malik yang mu'sir, malik yang pemilik tanaman tu, dia pun bergantung kepada tanaman tu je. Dia pun bergantung pada tanaman tu. Kalau dia keluar zakat tu pakai sementara nak dapat hasil yang baru tu, dia mungkin susah hidup dia. Maka tak boleh dilakukan khars ni, sebab dia akan memberi mudarat pada diri dia. Dia akan memberi mudarat pada diri dia. Maka bila dah masuk isi dah, bila dah berubah warna dan sebagainya dah, maka orang petugas kutip zakat ni, dia akan datang dengan kharis lah. Dia akan datang dengan juru taksir ataupun juru nilai tu. Dan sunat bagi pemilik dia tu untuk terima taksiran tersebut. Syarat nak jadi kharis, wa syaratul kharisi, syarat juru nilai tu, juru taksir tu, an yakuna zakaran, bahawa dia lelaki, muslim, hurran, merdeka, adlan, adil. Maksudnya orang yang terpercaya lah, fiqah, adil dengan fiqah, orang yang terpercaya, bukan orang yang dusta, bukan pembohong dan sebagainya. Arifan, lagi yang mahir. Banyak mana? 2 orang. Dua orang kalau juru taksir tu juru taksir persendirian. Kalau juru taksir tu datang daripada pihak pengutip zakat, kerajaan lah maksudnya, kerajaan, badan zakat, pemerintah negeri dan sebagainya, maka memadai kharis itu seseorang. Kalau datang daripada hakim dah lantik dia sebagai kharis, maka memadai dia seorang, tak perlukan 2 orang. Tapi kalau kharis itu persendirian, kita pergi cari juru taksir ni, kan? Kita pun tahu ada orang kampung kita yang cekak bab ni, panggil dia juru nilai kita, banyak mana kita wajib nak zakat ni, maka perlukan kepada 2 orang. Kalau yang persendiriannya. Tapi kalau yang dilantik oleh hakim, dilantik oleh imam, dilantik oleh pemimpin pemerintah, orang yang menguruskan hal ehwal zakat ni, maka memadai hanya dengan seorang. Kemudian sunat juga bagi malik tu, bagi pemilik tu, bila mana dah berlaku khars, bila mana dah berlaku taksiran tu, dah berlaku anggaran nilai tu, wa yaqbalu atau pada kharsu, dan disunatkan menerima ia malik, ia tuan tu. Sunat diterima kiraan tersebut. Bila diterima kiraan tersebut, maka dia kena zakat lah. Dia kena zakat dulu. Buah duk dipokok lagi, saya kena zakat siap-siap dah. Anggaran kurma yang jadi kismis ni dengan kiraan juru taksir ni 3,000 tan tadi ni. Dan ketika rutab 5,000 tan, 5 tan, 5,000 kilo. Kemudian dianggarkan nilai yang susut selepas jadi kismis itu tinggal 3 tan, 3,000 kilo. Maka zakat yang wajibnya ialah usyur 1/10 contohnya. 300 kg wajib zakat. Saya bayar zakat. Sunat diterima dan sunat dia bayar zakat. Hikmah dia untuk mempercepatkan proses zakat, agihan zakat kepada orang yang layak tu. Begitu juga untuk tuan kebun tu, dia boleh tasarruf, dia boleh uruskan tanaman itu dengan sesuka hati dia lah, dengan sesuai apa yang dia nak, sebab dah banyak zakat dah.
Dia tak terikat dengan tanggungjawab zakat sebab dah bayar dah. Lagi wa an yudamminal malika, dan bahawa menjamin oleh malik. Jamin ni makna gantilah. Wa fi nusqatin tak ada an tu. Wa yudamminu terus. Dan bahawa menjamin, sini makna menggantilah, menjamin dengan makna mengganti. Mengganti oleh malik, mengganti akan mengganti kharis tu al-malika, akan tuan apa nama, tuan kebun tu, al-wajibah, akan yang wajib fi zimmatihi, pada tanggungjawabnya. Mafhum mudah dia buat kelak dululah dengan stok yang dia ada ataupun dengan duit yang dia ada. Mafhum dia awalkan keluar zakat, buahnya masih belum dipetik, masih belum dikeringkan dan sebagainya, dia kena zakat dulu berdasarkan kepada nilaian tersebut. Kemudian wa yaqbalu, dan terimalah. Dan malik tersebut terima kiraan tersebut. Kemudian bila dia dah keluarkan zakat, dia dah jamin dah banyak mana dia nak pelak dan sebagainya, dia dah gantikan dah yang di atas pokok tu dengan yang ada dalam simpanan dia. Summa yatasarrafu, kemudian mengurus ia malik, mengelola ia malik fi jami'i thamari, pada keseluruhan tanaman dia tu, pada keseluruhan buah dia tu. Sama ada uruskan dengan jual, dengan beli dan sebagainya, ikut suka dia lah, sebab dia dah keluarkan zakat dah. Cumanya nanti ni taksiran tersebut, kalau betul, kalau kurang daripada yang sepatutnya, dia boleh minta balik taksiran ni. Contohnya juru taksir tersebut nilai kata setelah jadi kismis, timbangannya, anggaran timbangan yang ada ialah 3,000 kg, 3 tan. Bila dia betul-betul kurang, bila dia betul-betul keringkan jadi kismis, tak sampai 3,000 tan pun, tak sampai 3 tan pun, tak sampai 3,000 kilo pun, mungkin dapat 2,700 kg saja. Jadi kalau 2,700 kg, maksudnya dia cuma kelak 270 kg, dia kelak lebih 30 kg, maka dia boleh tuntut balik, lebihan tersebut daripada apa nama, pengurus zakat negara ataupun negeri ni. Jabatan zakat lah kalau kita ni menuntut. Kalau kurang daripada yang ditaksirkan, kalau lebih daripada yang ditaksirkan, taksirannya, nilaiannya 3,000 kg, rupa-rupa bila dah dikeringkan betul secara tepatnya, bila dikeringkan betul kan, dapat 3,300 kg contohnya, lebih 300 kg daripada yang yang ditaksirkan ataupun yang dianggarkan, maka dia kena ukur lagi 300 kg tu, dia kena ukur lagi lah, usyur daripada situ wajib. Sebab tu kadar zakat, maka dia kena ukur lagi 30 kg, 300 kg ambil 1/10, maksudnya dia kena ukurkan lagi 30 kg sebagai zakat. Gitu. Minta tu wajib ke ikut dia? Minta ikut dia. Tapi kalau nak kelak wajib. Kalau lebih tu dia nak anggap sebagai sedekah sunat, silakan. Tak wajib minta lah. Tapi kalau yang dia kelakkan tak cukup daripada kadar yang sebenar, maka wajib disempurnakan bagi cukup kadar yang sebenar. Sebab tu hak fuqara wal masakin, itu hak mustahiqin, itu hak orang yang layak menerima zakat. Habis. Cumanya apa untungnya khars ni, apa untungnya buat nilaian ataupun taksiran ni? Untungnya ialah dia boleh mengelolakan tanaman dia tu yang masih lagi di pokok tu dengan apa saja kehendak yang dia mahu. Jadi dia tak perlu untuk asingkan hak zakat dengan dak dia boleh jual hak mana-mana yang dia nak jual, sebab dia dah keluarkan dah zakat pada awal. Dia keluarkan zakat. Itu untung pemilik tanaman menerima al-khars, menerima taksiran ataupun anggaran tu. Jadi untung belah fuqara, mereka dapat agihan zakat tu dengan lebih cepat. Untung belah tuan kebun, mereka dapat menguruskan dan mengelolakan tanaman mereka tanpa perlu memikirkan lagi tentang zakat, sebab dah keluar lah. Cuma kalau tak cukup, kena tambah lagi cukup. Itu untung al-khars. Habis. Kemudian kata an-naw'u tsalisu zakati naqdi. Bagai yang ketiga daripada zakat ialah zakat emas dan perak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Padam ke? Bagus padam. Betul sih kau je dah.
CFCOT. Tadi aku tahu juga dia. Saya betul ni. Wallahu a'lam. Ya, selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.